Assalamualaikum, salam hari Ahad, Ogos 2, 2020. Okey. Selamat Hari Raya Aidiladha. Dan kita masih bercuti lagi. Esok market buka macam biasa. Okay, hari ni saya nak sambung lagi cerita pasal breakout. Itu tadi kita dah tengok jenis-jenis breakout. Kita dah tengok ciri-ciri breakout. Itu fokus pada macam mana breakout tu lah. Dan hari ni kita nak tengok pattern-pattern breakout. Okay. Secara umumnya yang kita tahu, secara umum lah yang kita kena faham, nak breakout dia mesti ada satu kenaikan. Dan katalah dia berhenti daripada naik, dia buat apalah, tak kisahlah nak buat apa pun, lepas tu tiba-tiba dia naik balik. Okay, jadi kita kata kawasan yang di dalam area bulat ni breakout lah. Jadi konsep dia simple saja. Yang kita kena faham yang ini saja. Mesti ada satu benda naik, harga naik, dan dia berhenti sekejap, dia buat apalah, tak kisahlah macam mana dia buat pun dalam ni, lepas tu tiba-tiba dia sambung balik kenaikan. Maksudnya kalau katalah sini harga 10 sen, okay, ini 30 sen, lepas tu dia turun 60 sen, lepas tu dia naik melebihi aras 30 sen ni, katalah sini dah jadi 35 sen, daripada 30 sen jadi ke 35 sen. Jadi inilah kawasan breakout. Konsep dia mesti ada naik, berhenti sekejap dan sambung lagi kenaikan. Sama juga breakout untuk kalau turun. Kalau dia dah turun, dia berhenti kejap, dia buatlah apa dia nak buat, lepas tu dia mesti tembus. Okay, senang cerita, kalau stok nak naik dia buat apa? Gini, ini break, naik, turun, break, naik, turun dan break. Okay, itu konsep asal dia. Jadi kalau ikut pattern, dah ada banyak pattern lah. Ada macam-macam pattern yang berlaku ketika breakout ni. Tapi untuk memudahkan kita nak sebagai panduan ataupun template lah, template saya pecahkan kepada 3 pattern mudah. Yang pertama, kita macam biasalah. Kenapa pula kelik-kelik? Tak boleh. Saya nak pakai color hijau lah. Satu, ada kenaikan, lepas tu harga turun, lepas tu dia terus sambung naik. Ini kita pakai pattern yang nombor 1. Dan kita ada cost. Aduh. Kita ada dia breakout. Okay. Dan satu lagi pattern nombor 2, kita ada satu dia naik, lepas tu dia turun, lepas tu dia berjoget kat bawah ni. Dia berjoget lah, macam mana dia nak berjoget pun dia berjoget lah, lepas tu dia break. Okay. Dan yang ketiga, kita ada satu naik, dia berjoget juga macam yang nombor 2 ni tadi, tapi dia melintang ke kanan, lebih kurang flat lah bentuk dia. Dan lepas tu dia sambung breakout. Jadi kalau ikutkan, ini aras breakout, ini pun aras breakout, dan ini adalah aras breakout dia lah. Okay. Jadi kita ada 3 pattern, 1, 2 dan juga 3. Okey, saya tak ada bagi nama lagi, tapi rasanya semua orang dah boleh agak lah. Yang mula-mula ni bentuknya apa, common pattern lah yang orang selalu sebut tu. Lepas tu macam ni kan, nampak macam apa, ni nampak macam apa. Okey, ini adalah asas dia. Yang penting, setiap kali kejadian pasti ada satu harga naik, dia berhenti dan dia pening, tembus. Okey, dia mesti ada satu kenaikan, katalah ini paling low lah, dan juga dia naik, dia pening, dia tembus, dan satu kenaikan dan dia kanan ni pening juga, lepas tu dia tembus. Okey, jadi kalau saya boleh tunjuk pada contoh, terus pada chart lah, tengok pada contoh chart .
Okay, kita ambil yang pattern yang mula lah, yang saya tandakan satu dulu. Kita buat ni satu. Ini pattern nombor satu, ini pattern nombor 2, dan ini pattern nombor 3. Okay, kita tengok yang nombor satu dulu. Jadi saya bagi satu contoh. Nombor satu, sekejap saya ada salin ni. Okay, ceiling. Okay, ceiling. Yang ini. Okay, kita ada satu kenaikan. Lepas tu dia mula menurun. Maknanya dia menurun, bentuk dia lebih kurang macam satu mangkuk sajalah. Dan kita ada satu breakout. Breakout. Jadi saya ulang balik, kita ada satu kenaikan harga. Nak ambil dari bawah ni pun boleh lah. Cerita dia harga naik. Lepas tu dia berhenti dan kita ada breakout. Macam mana nak tentukan ciri-ciri breakout yang baik? Buka balik video lama sebelum ni dan kita akan nampak lah ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia breakout ada volume, dah 2 hari tak turun bawah, balik ke bawah. Lepas tu dia terus tak ingat dunia lah. Okay. Ini pattern yang pertama. Dan satu lagi kita ada pattern yang sama tapi dalam chart lain. Okay. Alright. Okay, ini. Kita ada kenaikan. Kita ada kenaikan. Tak apa, abaikan kawasan dia berhenti sini lah. Saya nak cerita yang ni. Lepas tu dia berhenti. Ini aras paling tinggi dia berhenti ni. Okay. Dan kita ada, dia membuat lebih kurang satu bentuk yang beginilah. Ni kawasan pening dia. Okay, kalau kata susah dan kita boleh dekatkan pada kejadian ni dan kita tengok. Tujuannya bukan apa, bila kita zoom pada kawasan ni, dan next time kalau kita jumpa lagi benda-benda macam ni, jadi kita tak rasa takut sangat lah. Dah tinggi kan. Ni semua waktu ketika ni memang mereka kata dah tinggi kan. Memang dia dah tinggi lah, tapi sebenarnya dia tak cukup tinggi. Dia nak tinggi lagi. Super juga macam dah rendah. Dia tak cukup rendah lagi, dia nak rendah lagi. Sampai dah jadi 0.0005 ataupun 0.001 kan. Jadi kalau boleh zoomkan dan hafal lah. Ingat, tak semestinya bila dah tinggi ni dia tak nak naik lagi dah. Dia kalau orang nak beli, cak kalau nak naik dia kena buat apa? Dia buat ini macam kita kat sini takut tinggi. Bukan apa, dia seawal yang mungkin lah. Kalau boleh yang ni, ok, awal ni kita rasa ok lagi lah. Tapi kalau dah 1 kali breakout, dah 2 kali breakout, 3 kali breakout, masa 3 kali breakout ni tiba-tiba berani datang. Ini tak berani beli, sini tak berani beli, yang kali ketiga ni berani beli. Inilah yang selalunya kena gedengung ke bawah ni. Sebab dia dah sampai waktu untuk correction. Ok, kita pergi ke pattern yang kedua. Pattern kedua yang lebih kurang macam triangle. Yang ini senang tunjuk dekat penta banyak. Tak apa, LCE. Okay, jadi kita ada satu kenaikan, dia berhenti, lepas tu dia pergi ke kanan, dan kemudian kita ada kaki di dalam ni lah. Kaki dia. Dan benda-benda macam ni kalau boleh kita zoom dan kita cuba hafal lah. Tinggi kan, dah tinggi dah, bertop, triple top, apa top, semua takut sangat. Kita trading memanglah pada kejadian kita tak tahu dia nak buat double top ke triple top ke apa. Tapi disebabkan ciri-ciri yang kita nampak, kalau ikutkan nombor 2, lupa saya nak cerita. Ciri-ciri yang kedua ni biasanya kita akan nampak bentuk macam triangle lah. Triangle yang terbaik biasanya kita akan nampak low dia makin tinggi lah. Sebab apa? Sini orang jual, dan orang beli balik. Lepas tu orang jual ni tak sama panjang. Kalau kata betul-betul dia nak jual, dia dah jatuh bawah dah. Kalau ikut dia nak jual lah, tapi dia masih lagi bercinta dekat resistance atas tu. Dan akhirnya jadi apa? Jadi Haugen. Abaikan dulu pasal yang dia jatuh ni balik. Sebab kita trading breakout ni, kita nak layan swing yang dia ke atas lah. Stop, kena ingat
Dia nak naik kena buat macam mana? Ni banyak kali ulang lah. Jadi kalau kita dapat yang pertama, at least kita dapat atas ni lah, kaki atas ni sebelum dia menurun balik. Janganlah bila kita beli kat sini selama-lamanya kita nak naik. Stok nak naik kena buat macam mana? Macam ni. Tak adanya stok naik macam ni terus. Kalau ada macam ni kan, semua orang kaya lah. Sebab beli saja dia naik sampai habis. Ni sampai hujung lah cat ni. Sikit turun pun tak ada. Minyak apa? Okey, itu triangle. Penta ni paling banyak lah selalu buat. So kita ada dekat sini pun ada. Tak apalah, saya ambil yang belakang dulu lah. Okey, yang ini kita ada satu kenaikan. Tak apalah, abaikan dulu yang kecil ni ya. Nanti kita cerita yang kecil ni. So kita ada ni. Dan kita nampak lu dia makin naik. So kita dah boleh buat umpama macam pattern triangle. Okey, lagi kecil mana? Triangle. Okey. Boleh lah, itu je lah. Nanti boleh cek-cek sendirilah. Lagi Penta WCE PR Lexus. Okey, PR Lexus. Okey. So kita ada satu kenaikan. Ingat benda yang sama. Kan kita ada ke kanan. So kita ada dia penurun. Dia bercinta dalam ni. Kalau triangle dia memang suka bercinta, tapi kita akan nampak terbaik kalau kata kaki dia makin ke atas lah, makin ke atas. Sebab kalau kata triangle, pattern triangle yang ascending triangle macam ni kan, lurus betul kaki ke atas, dia ada power lebih. Dikatakan powernya lebih lah, dan yang terakhir kita ada chrono. Okey, setakat ni dapat tak? Saya rasa dapat lah. Mudah je ni. Cuma mudahnya tak semudah apa. Jadi kalau masa kita tengah buat ni kan, kita boleh bayangkan awal-awal. Mungkin nak membayangkan tu lambat lagi lah. Kalau kata yang baru belajar mungkin tak dapat nak membayangkan. Tapi pada ketika kejadian adalah hampir. Biasanya pattern ni kita akan sedar selepas dia dah breakout lah. Selalunya dah breakout. Kecuali kalau kita dah agak lama dalam market dan kita memang membayangkan dia nak breakout. Jadi mana mungkin kita dah bersedia lebih awal. Kalau tidak, sebelum dia breakout memang kita tak akan nampak lah ini nak jadi macam ni kan. Kita nampak sebab kita baca buku je kan. Baca buku double top. Jadi semua double top. Kalau stok nak naik kena macam ni. Stok nak turun macam mana? Stok nak turun terbalikkan saja. Dia mesti break support dan break support. Ataupun dia ada high, dia ada lower high. Break support buat lagi lower high, break support dan buat lower high. Pada ketika kejadian ni, ada tak kita nampak dia buat lower high? Ada tak nampak dia buat lower high? Ada. Tapi sini low dia makin tinggi. Ada tak buat lower high macam ni? Masa ni dah mengelumpur takut dah. Senang lah saya tunjuk benda yang dah jadi. Apa nak buat, benda dah jadi, senang lah. Okey, yang ketiga, kalau yang flat yang ketiga punya pattern, okey, yang jenis panjang ni, dia turun juga. Dia turun juga, tapi dia tak turun lah macam yang nombor 2 ni, ataupun dia tak turun banyak bawah macam yang nombor 1 ni. Dia ujung-ujung ni, atas-atas je. Okey, so nombor 3 kalau kita boleh tengok antara pattern dia, dekat KB lama dia. Saya ambil yang ni. Tu. Ni. Kita ada satu kenaikan, lepas tu dia melintang ke kanan. Satu kenaikan dan dia melintang ke kanan. Dalam tempoh dia melintang ke kanan ni, tidaklah dia buat macam, dia tak buat macam U pun tidak, V pun tidak, triangle pun tidak, tapi dia flat top lah, dia kanan saja dan harga dia kecil. So bila dia start breakout,
dia akan jadi apa? Dia jadi Haugen. Satu lagi JAKS, JAKS. JAKS mana? Tadi nampak. Ni pun boleh lah. Kita ada satu kenaikan, lepas tu kita ada satu ke kanan dia ni. Okay. Nak kata mangkuk pun tidak, triangle pun tidak, tapi dia lebih kurang belonggok-longgok lah. Kita panggil kluster marahan lah, ataupun kluster berani mati lah. Orang berani mati je beli dalam ni sebelum dia breakout dah. Ni penyakit ni, virus ni. Ni kalau kita jumpa pada ketika ni, oh memang seronok lah. Kita bayangkan something is nak jadi ni, jadi kita nampak. Kalau ikut video-video lama kan dah nampak cara nak beli, dah nampak doji ni ada. Lepas doji bukan kita nak beli kat doji tu, kita nak tengok ada tak sambutan minat belian selepas daripada doji tu. Ni ada. Lepas tu dia jadi apa? Jadi Haugen lah. Dia breakout 2 hari tak turun bawah, dia masih maintain ke atas. Okay, yang terakhir pattern yang ni GCB. Ya, saya pun dah lupa nak cari dulu. Okey. Kita ada yang ni. Satu naik, lepas tu dia panjang lama ke kanan. Triangle pun tidak, U pun tidak, V pun tidak, tapi dia ke kanan dan dia dalam keadaan kluster marahan ni lah, kluster berani mati. Bila dia start break, jadi apa? Haugen. Okay, ni pun boleh jadi juga. Ni dan dia ke kanan. Bayangkan pattern ni tadi, nombor 3 dia macam tu. Janganlah bayangkan semua nak mesti sama sebiji macam mana saya lukis, nak kena bayangkan macam tu. Tak boleh lah. Bila chart ni kan dia melibatkan ramai player, ada jual beli, jual beli, jual beli. Jadi dia tak adalah setepat-tepat lukisan tu. Jadi bila pattern kita membayangkan je lah. Membayangkan je. Nak kata U pun tidak, V pun tidak, W pun tidak, apa pun tidak, triangle pun tidak. Okey, nanti naik naik. Tapi dia turun balik kan. Nanti kita cerita yang pasal dia breakout, turun balik, retest, itu kita cerita lain. Itu cerita pullback. Patutnya dah cerita dah pullback ni. Dan okey, yang nombor 3 tu bukan setakat kita nak tunggu dia naik berhari-hari lah baru nak lukis baru nak lukis. Bukan nak lukis. Ni triangle. Ni triangle. Okey, ada tak nampak perbezaan antara sedikit perbezaan antara sini dan juga yang kecil tadi, ataupun yang ni. Tapi asasnya tak sama. Mesti ada satu kenaikan, dia pening, breakout, naik, pening, breakout, dia naik, dia pening dan dia breakout, jatuh, tak ada hal. Kita cerita pasal breakout, janji dia naik setakat 1, 2, 3 hari, lepas tu dah jual, apa sangat. Okey, pasal yang pattern tadi tu tak semestinya untuk banyak-banyak candle lah. Contoh yang terutama sekali yang pattern nombor 3 ni, kita boleh nampak juga dia banyak dekat kebanyakan ni orang panggil box trading lah. Siapa belajar box trading tu mungkin dia tahulah. Jadi kat sini kita ada naik. Nama lain yang pattern nombor 3 ni dia panggil high tide, tak salah saya. High tide. High tide. Bukan high tech. High tide. Tide. High tide. High tinggi, tide kecil-kecil. Dia padat. High dia naik makin tinggi tapi dia tide, high tide sebelum dia breakout. Ini pattern. Jadi kalau kita belajar box trading sekalipun, apa trading ke, apa orang panggil kontra ke, apa ke, tetap pattern yang sama juga. Dia ada satu kenaikan, melintang, U tidak, W tidak, apa pun tidak, tahu-tahu dia breakout. Asas datang dari mana? Mesti ada satu kenaikan. Jadi kenaikan itu tak semestinya banyak-banyak candle, satu candle pun boleh.
Okey lah, itu saja video kali ni, ringkas sajalah. Jadi yang ni tajuk dia lebih kepada pattern pattern breakout yang kita selalu jumpa dan juga bakal jumpa. Okey. Jadi sebelum saya nak tutup ni, contohlah kita ambil satu ni lah, OpenSys. Okey, OpenSys kita nampak kenaikan betul? Nampak kenaikan. Okey, boleh tak kalau saya nak membayangkan? Okey, saya tak cerita yang pasal downtrend line ya. Maknanya lebih awal sebab kita cerita pasal breakout. Dia naik, turun dan dia buat satu lagi new high. Sebab kalau yang break downtrend line ni dia cerita lain. Ni kemudian kita ceritalah. Boleh tak kalau saya nak bayangkan, katalah satu hari nanti sekiranya low dia makin naik. Ni low kan, low dia tak jatuh, dia makin naik sikit dan kemungkinan kalau dia berjaya breakout, saya membayangkan dia naik lagi. Boleh tak? Itu cerita dia lah. Jadi tak jadi kita tak tahu, tapi kita boleh membayangkan buat masa sekarang lah. Jadilah, kalau tak jadi tak apa. Sekarang cerita dia, kita nak tunggu breakout pun boleh, kita nak masuk dulu berani mati pun boleh. Tak ada masalah. Contoh je lah contoh. Sebab kebanyakan yang saya tunjukkan benda-benda dah jadi. Jadi ni tak jadi tak apalah, tak ada masalah sebab kita tunggu breakout. Kalau orang yang bagus dia tunggu breakout, kita menumpang. Bila dia confirm breakout, kita pun tumpang. Kalau kata tak jadi, kita dah tahu dah kat mana kita nak letak stop loss kan. Kalau beli kat bawah pun boleh. Maknanya kita lebih beranikan diri, berani mati. Kalau tak jadi pun kita dah ada stop loss kat bawah. Ini cerita dia, membayangkan dia jadi, kita nak masuk awal ni dan kita membayangkan dia breakout. Kepala otak kita dah tahu, bayangkan nak breakout je. Walaupun nanti harga turun sikit, kita kata tak apa, nanti dia naik. Turun lagi, kita bayangkan nanti dia naik. Tak apa, turun lagi, kita bayang dia naik. Turun lagi, kita bayang dia naik. Turun lagi, kita cut loss. Lepas ni baru dia start naik. Lagi tinggi daripada aras yang kita, maknanya barulah apa yang kita bayangkan baru jadi. Tak naklah macam tu. Mana saja kita beli, pastikan ada stop loss. Nanti cerita pasal stop loss mungkin video-video yang akan datang. Assalamualaikum, kita jumpa lagi, bye bye.